Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada tahun lepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, solatlah dan berkorbanlah tuan-tuan dan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain ibadah solat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk perantauan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini. Assalamualaikum. Ya, ni Pak Su Samsul Rara ni. Apa dia? Kolesterol banyak dalam badan. Itulah banyak sangat makan makanan berlemak. Yang pergi makan pasal apa? Lepas tu tak jaga kesihatan. Apa? Ni ada. Apa dia ni? Inilah Netcoles. Untuk mengurangkan semua lemak-lemak dalam badan kita tu nak baktikan apa? Bila minum pagi satu, minum malam satu, garanti akan mengurangkan lemak-lemak dalam tubuh badan kita. Pasal Pak Su makan lah Pak Su nak kongsi. Netcoles. Ingat Pak Su, ingat Netcoles. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama di dalam kuliah ilmu forum Taman Syurga Maya pada malam ini, iaitu kita membariskan ustaz-ustaz dan asatizah yang terbilang kan. Sazah megang sejadah main. Jadi hari ini tuan-tuan kita bersama dengan panelis yang istimewa, yang mana
Kedua-duanya memang zaman saya lah kan. Zaman saya dengan grupnya, dengan timnya yang gerak sama-sama juga tu kan. Ada kan. Masya Allah. Dan begitu juga Izzat juga ada Ya Allahu Akbar. Macam mana nak cakap, semua lagu-lagu dia tu masih lagi sampai kat kepala kan. Dekat dalam kereta pun kadang terdengar lagu tu kan. Alhamdulillah. Bila teringat zaman sekolah-sekolah dulu, masa belajar dulu kan. Tapi apa pun, alhamdulillah telah pun ada di hadapan mata kita semua. Alhamdulillah. Jadi program kita pada malam ini ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia, iaitu Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni ada merupakan wakil tunggal untuk melaksanakan ibadah korban di Afrika. Dan setiap tahun siapa yang masuk bahagian korban, dahlah harganya murah. Masuk bahagian korban tu pula bukan hanya korban di Afrika tetapi juga untuk asnaf. Kembara 1001 asnaf untuk asnaf di Malaysia. Jadi alhamdulillah. Jadi pada malam ini terima kasih banyak kepada panelis-panelis walaupun dalam kesibukan kan. Walaupun PKP ni sibuk kan. Yang seorang tu baru sampai daripada luar. Punya penat. Baru sampai. Wah. Yang seorang tu pula pun buat kerja-kerja amal dan juga sambil-sambil bisnes kan, dan sebagainya. Mudah-mudahan dipermudahkan. Cuma sedikit makluman pada semua, Puan Rosita Cik Wan kita, Cik Ta kita pula tak sihat, dia tak rapat, dia tak tergamak nak memaparkan wajahnya pada malam ini. Tapi tak apalah, kita cubalah qada dalam sesi yang lain. Kan? InsyaAllah. Kan? Jadi apapun pada malam ini kita akan bincangkan tentang cabaran hidup berkeluarga masa kini. Cabaran hidup berkeluarga masa kini. Sebenarnya kita tahu tadi itu pun Pak Su Samsul Rara pun dah keluarkan iklan tu, salah satu cabaran kat tu. Badannya penuh kolesterol, sakit tengkuk, sakit badan dan sebagainya. Jadi Pak Su melalui net koles tu pun dia promote lah kan. Jadi siapa yang nak tu bolehlah tanya dekat talian yang tertera di skrin tu nanti Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini bersama dengan yang pertama, panelis pertama kita iaitu kita kenal dia sebagai Azhar Elite. Apa khabar Kak Azhar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. So nak tanya Kak Azhar, nak tanya sikitlah. So apa program dalam tempoh PKP ni? Apa program? Okey. Sebenarnya kalau nak cakap pasal program saya seperti yang semua orang tahu, dalam tempoh PKP ni saya sering memaparkan di dalam laman sosial saya dengan sejadah. Saya ada buat projek sejadah di mana sebenarnya sejadah ini adalah saya punya bisnes yang terbaru, saya dengan suami, House of Sejadah, Nur House of Sejadah, di mana sesiapa saja yang beli sejadah saya dan mereka nak infak untuk masjid, saya akan buatkan untuk mereka. Walaupun untuk masa-masa PKP ni kita akan berikan kepada masjid dan juga sesiapa saja yang memerlukan. Kadang-kadang diorang infak tetapi diorang nak postkan untuk yang mereka nak infak pun tak ada masalah. Nak hadiahkan kepada sesiapa saja. Frontliners kita bagi. Dekat saya rasa saya dah bagi banyak juga infak-infak daripada sahabat-sahabat di laman sosial ni. Diorang beli, diorang suruh saya tolong infakkan kepada frontliners. Tebal tak? Tebal. Sejadah gebu. Diorang panggil sejadah gebu. Tebal Ustaz, boleh tahan. Dan ada juga yang orang nak hadiahkan kepada ibu mereka ataupun ayah mereka, saya postkan lah. Sebab ialah PKP kita tak boleh nak balik, tapi ingatan daripada anak-anak yang berada dekat Kuala Lumpur ni. Free postage ke atau macam mana? Tak, postage kena bayar. Postage laju. Lebih kurang berapa? Okey, postage RM10 sahaja Ustaz. Okay. Manakala sejadah tu harganya berbeza dengan yang luar. Kalau dekat luar ada ramai yang jual dalam lingkungan harga RM35, RM39. Tetapi saya hanya jual RM25 sahaja. Kerana apa? Okey. Selebihnya kalau nilainya RM30, maka RM5 itu adalah saya hadiahkan untuk insya-Allah. Saya kan orangnya banyak dosa Ustaz. Jadi saya ambil bahagian tu bersama dengan suami untuk jadikan bahagian saya untuk akhirat nanti insya-Allah.
Okey. RM5 tu sedekah. Saya terasa macam forum ni dah start dah. Wah, baru warm up ni. Oh, dah start. Tapi tak apa. Kita akan cerita lagi pasal sejadah yang buat ni. Mungkin saya harap pihak YBIM boleh tengok sebab kita ada perancangan juga nak bagi sejadah tu. Jadi mudah-mudahan nanti kita tengok apa yang boleh kita bantu. Dan begitu juga Mbak kata tadi kan banyak dosa, insya-Allah semua orang banyak Ustaz, dosa. Doakan saya. Semua orang banyak dosa dan Nabi pesan apa? Sesungguhnya manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Ustaz. Kan? Mudah-mudahan. Dan seterusnya ya orang yang paling orang kata dinanti-nantikan. Oh itu Izzat Lazim. Izzat yang paling lazim sekali. Itulah dia Izzat Lazim. Kan orang tahu kalau Izzat Aziz. Kan tu. Dengan geng-geng Aziz masih ada lepak-lepak duduk minum-minum lagi tak? Masih lagi Ustaz. Mandakan kita pun tahun 2019 kita dah buat konsert Aziz Reunion. Jadi pada 2019 tu kita dah bergabung, jadi kat situ sekarang kita masih lagi berhubung. Jadi kerana Aziz Reunion tu nampaknya perhubungan kami ni yang dulu dah lama tak jumpa dah kembali. Okey baliklah. Silaturahim tu dah makin baik alhamdulillah. Okey, jadi kalau ikutkan semua orang pun tengok Aziz ni dia bukannya kaleng-kaleng lah, dia antara nama besar kat Malaysia lah. Sampai ke hari ni orang masih. Dia bukan senang tau nak dapat lagu evergreen tu dalam satu album tu orang akan dengar lebih daripada 5 lagu. Susah nak jumpa. Tapi ada dekat kita pun dah Yelah, kita dah start dah lama kan. Jadi kita pun tak sangka bila dah berumur ni rupanya lagu-lagu lama tu yang buatkan orang tu masih lagi orang tak mengingati kita punya karya. Itu dah cukup terbaik lah alhamdulillah. Saya yang paling saya nak bagi contoh, saya puji kan Abang Nazri Raihan. Abang Nazri Raihan, dia kan dia tak join kumpulan Raihan. Dia dah sibukkan dengan dakwah dan sebagainya. Satu hari dia orang jemput dia satu majlis, orang minta dia nyanyikan satu lagu tau daripada kumpulan Raihan. Jadi apa dia kata, bagi saya 2 minit, dia kata. Dia telefonkan kawan Raihan dulu minta izin dia nak nyanyikan lagu Raihan. Nak tunjukkan adab dia, macam tu lah, hebat lah saya kata. Macam tu kan. Sama macam tu sekali. Nampak nak beritahu. Tapi macam Izzat memang, tapi Izzat memang dah geng, memang masih orang kata tak ada keluar daripada tu, tak ada masalah kan. Yelah. Macam saya lah. Belum ada masalah kan, tapi bila dah lama-lama masing-masing kita pun sedar, kita pun lagu-lagu kita bersama kan. Jadi kita tak ada masalah. Siapa-siapa nak nyanyi ke apa tak ada masalah. Macam ada kat satu kenduri kahwin tu, orang minta saya nyanyi lagu Elite. Jadi saya telefon, seorang pun tak angkat. Jadi saya tak nyanyi lagu ni. Okey. Jadi kita tajuk kita ni tajuk yang agak santai sebab tentang suami isteri kan. Sekejap. Sekejap. Ni dah ada orang tanya dah ni. Ni Kak Azhar, tolong minta husband ke honey ke siapa tadi? Anak ke? Tolong reply. Mesej-mesej dah mula orang tanya dah macam mana nak dapatkan sejadah tu. Baik. Tolonglah Azhar tumpang berniaga dalam ni. InsyaAllah. Tu saya kata. Saya pun nak berniaga kat depan ni Ustaz. InsyaAllah dah cuba berniaga kurma. Boleh sangat babe. Kita niaga kurma, kita niaga sejadah kali ni. Lepas ni Kak Azhar tolong buat satu video siap nombor phone. Dan kali ni kita tuntut Cik Ta join sama lah sebab dia bukakan kita malam ni. Kan? Boleh sangat. Okey, dekat penipu juga ni ada seorang sahabat kita dalam ni juga, dia maklumkan bahawa yang sahabat dia ada seorang sedang koma di hospital. Dia minta tolong kita doakan mudah-mudahan dia cepat sembuh, iaitu Syahrin bin Azman. Mudah-mudahan. Yang dia punya nama profil dia selipar Jepun. Sabarlah aku. Assalamualaikum, mohon jasa baik semua, doakan sahabat saya Syahrin bin Azman sihat please. Dia kala koma dan kerap kena sawan hampir sebulan lebih buat dia doktor PPM. Jadi kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan kembali kepada keluarganya, kembali kepada sahabat-sahabat dia. Okey. Baiklah, kita teruskan. Tengok ni ada orang terbaik Azhar cari saham akhirat katanya. Terima kasih. Ni Kifli Zul. Tu dia. Terima kasih. Mengintai dari Nabilah Nawawi kata, mengintai dari tirai kamar satu Izzat. Itulah dia nak tunjukkan betapa glamour dan popular glamnya. Izzat famous. Personality pada malam. Okey. Dalam artis sebelum kahwin dengan selepas kahwin mungkin keadaannya berbeza.
Jadi bila kahwin aja, sebab kita nak share ni sebab bezanya Azhar bersama dengan husband dan juga Izzat bersama dengan isteri. Izzat ni dia special sebab adanya sokongan daripada seorang yang bernama isteri, kan? Jadi nak tanya Azhar dulu. Jadi macam mana Kak Azhar melihat bahawa hubungan suami isteri ni, apa yang kena ada dalam hubungan suami isteri tu? Nak share sikit dekat semua pendengar-pendengar dan penonton kita pada malam ini. Silakan. Okey, pertama sekali dalam perhubungan suami isteri, sebenarnya interaksi bersama dengan suami isteri sangat penting. Saling faham, memahami, saling support, saling mendukung antara satu sama lain. Jadi dan yang paling penting kena ada keserasian, persefahaman dan sikap toleransi. Wah, banyak tu. Dan sebenarnya orang kata macam saling mendukung lah. Bila suami support isteri dan isteri support suami, insyaAllah dengan doa-doa yang contohnya macam sebenarnya doa suami tu sangat perlu sangat perlu. Begitu juga dengan doa seorang isteri untuk suami dia. Jadi bila kita saling mendoakan, insyaAllah dan Allah tu maha mendengar. InsyaAllah Allah makbulkan setiap doa-doa kita supaya rumah tangga kita berkekalan, insyaAllah. Okey, tak. Kalau yang cakap tadi tu dari segi komunikasi kan, macam mana komunikasi suami isteri tu macam mana? Apa maksud Azhar communicate tu? Cerita sikit. Sebab komunikasi boleh cakap macam ni. Assalamualaikum, salam, makan. Kan. Kita macam ni. Komunikasi itu sangat penting. Cara kita nak bercakap dengan suami kita, katakanlah kita ni bergaduh ataupun kita tak puas hati. Kadang-kadang biasalah Ustaz, kadang-kadang isteri ni ada je macam tak puas hati tapi dia suka diam je. Tak boleh macam tu sebab suami kita tak tahu apa yang dalam hati isteri. Macam tu. Sometimes sebab tu saya kata komunikasi tu penting. Dia memang macam tu. Dia memang macam tu. Manjang suami je tak faham apa dalam hati isteri. Yang isteri faham semua tu suami ni. Betul kata. Silakan. Sebenarnya Ustaz, macam tu lah Ustaz. Orang perempuan ni, saya pun sama. Saya nak suami saya, kalau saya diam tu dia tahu je. Saya tak suka lah tu. Tapi kadang-kadang. La ilaha illallah, susah macam tu. Konon-konon macam. Kenapa mesti macam tu? Aduh. Kenapa Ustaz? Biasalah Ustaz, orang perempuan Ustaz, kalau marah, suka mengajuk. Kadang-kadang mengajuk tak tentu pasal pun ada. Tapi benda tu salah. Maksudnya kita perbaikilah. Seorang isteri pun dia kena tahulah suami dia bukannya dia faham apa yang kita tengah alami sekarang. Contohnya ada benda yang kita tak puas hati. Macam saya suka bercakap dengan suami. Saya rasa macam saya tak suka sesuatu, saya akan bagi tahu dengan suami lah. Jadi suami saya dah faham. Jadi senang. Jadi komunikasi tu sangat penting dan cara kita bercakap kena bersesuaian. Kalau katakan benda tu macam tak best, kita cakap elok-elok. Kalau cakap tak elok nanti jadi gaduh besar. Jadi jadi kita kena cari the right time. Macam contoh kalau kita rasa macam benda tu tak best, kita cakap dah dengan suami kita. Okay yang I rasa benda ni tak best. Kena cakap elok-elok. Bila you cakap elok-elok, suami tu terima. Macam tu juga kalau suami dia tak suka apa yang isteri dia buat, suami kena bagi tahu. Saling benda tu kena ada, kena saling faham. Gitu. Tapi ada juga orang cakap dia sebab nak jaga hati isteri ni, orang lelaki dia tak boleh cakap. Contoh orang perempuan dia tengah tengok katalog kan, atau tengok dekat dalam phone dia barang-barang dia suka kan. Dia akan tanya suami dia, bang yang ni mana yang paling okey bang. Betul lah tu. Itu adalah soalan yang susah untuk lelaki sebenarnya. Itulah yang betul. Dan lelaki akan ada, betul ke lelaki terpaksa cakap macam ni? Kalau ikutkan abang, semua cantik tu. So yang nak yang mana satu? Dia kata itulah kan. Dia akan tanya sini. Kan, jadi adakah lelaki semua kena buat macam tu atau kena jujur je cakap sebenarnya abang satu pun abang tak suka kan macam mana? Rasa tak kot. Dah, Kak Azhar kena respon dulu. Macam mana? Ustaz, suami saya macam mana yang Ustaz cakap tu macam tu lah. Suami saya akan cakap, saya rasa semua benda tu cantik. Last kali dia cakap, sebab apa? Kalau dia kata dia cantik, nanti saya pula kata macam ni. I rasa yang ni lagi cantik. Tapi saya ni sebenarnya bertanyakan dekat suami saya. Lepas bila suami saya tak setuju, saya rasa tak puas hati pula.
Baik, macam itulah Ustaz, suami saya akan cakap, I rasa semua tu cantik, ikut you lah, you pilih. Oh, jadi maknanya itulah maksud faham tu tadi. Yes. Faham tak? Makna kata kita kalau kita cakap, kita dah faham dah isteri kita mungkin cepat terasa dengan jawapan kita ni, so kita jawapan paling selamat sekali je itulah. Jadi Izzat, okey Izzat. Dari segi Izzat dengan isteri kan. Jadi apa pula petua yang mungkin Izzat boleh share pula yang penting perlu ada dalam hubungan suami isteri ni? Wow, nak cakap petua saya pun tak buat petua lagi kot rasa. Tapi boleh lah atas dasar pengalaman saya. Pemuda lah. Pemuda. Okey, macam mana saya cakap? Yalah, saya dah rumah tangga dah nak masuk hampir dalam 8 tahun kan. Jadi yalah, macam kalau kes macam tadi, saya jawab senang je. Selalu dia akan tunjuk pada saya, abang ni cantik lah, cantik. Saya jawab, berkenan kau nak ambil itu je. Saya tak pergi pendapat, saya cuma membagi satu jawapan yang macam, awak kau suka Kalau suka, ambil lah. Mana saya tak berani nak argue macam, dia tak cantik lah, yang ni lagi cantik. Tapi kalau benda itu betul-betul saya rasa macam ada perlu pendapat, saya rasa betul-betul cantik, saya cakap tak cantik lah. Tapi selalunya, saya malah nak fikir, saya rasa pilihan isteri ni selalunya tepat tu. Betul. Dia orang pandai menilai sebenarnya. Cewa. Betul ke? Selamat. Ada kemungkinan isteri Izzat ada berhampiran dengan skrin sebab kena jawab macam tu. Tapi selalu macam tu lah. Kadang-kadang saya dapat saya kalau saya tak suka, saya okey lah. Tapi selalunya saya macam saya percayalah apa yang dipilih sebab yelah, selalunya bila berbelanja ni, selalunya macam kita memang ya, belajar selalu isteri yang macam-macam, dia nak itu, dia nak ini, nak beli online tu, beli online ni. Tapi kita sebagai seorang lelaki, bukan yang kita tak berminat, macam saya kurang sikit dalam bidang macam ni. Jadi saya memang percaya pada isteri lah untuk perkara sebegini. Sebab saya tahu pun isteri saya pun yalah, mungkin dia pun takkanlah nak beli benda-benda yang membazir ataupun tak tahulah, tiba-tiba benda yang mahal tanpa pengetahuan, tapi semua tak ada. Dah, Izzat kena faham maksud membazir orang perempuan dengan lelaki tak sama. Tak sama. Membazir tu tak sama. Tapi kita yakin kalau dia tanya kita tu, maknanya dia dah buat kajian pasaran dah pun. Tak usahlah kita kan macam tu lah, dia dah check dah. Betul lah, dia ingat harga semua dia ni. Betul. Jadi bang, yang ni beza bang. Beza RM1.50 tau. Nampak dia nyayat dia, nampak. Daripada daripada ni dengan ni itu yang kita kalah tu kan. Jadi itu yang buat kita malah nak fikir, okeylah. Awak rasa okey, awak ambil. Habis kalau dalam bab barang-barang yang Izzat nak beli pula, adakah Izzat akan rujuk dengan isteri atau Izzat beli je? Saya ada juga satu kes yang mana saya minat benda ni, tapi saya tak berani nak cakap dengan dia. Saya takut dia tak setuju. So beli dulu. Saya macam pergi ada. Saya cakap, ni benda ni abang minat ni dah lama abang tengok benda ni, daripada rumah bujang ni abang minat benda ni. Harga dia macam ni lah kan. Tu cakap dia, kalau rasa tak penting, tak payahlah kot kan. Tapi kalau dapat ni abang suka sangat lah benda ni. Okay. Jadi bila benda tu, yalah lalas, bila dia macam tak setuju lah. Tapi lalas saya beli juga secara diam-diam. Betul. Lepas tu bila dah beli dah dapat, baru saya explain kenapa saya beli benda ni dan kenapa macam ni lah. Tapi ada sedikit terlingkahan pendapat jugalah di situ sebab benda ni dia tak minat. Saya dah cakap benda ni boleh kalau saya cerita. Benda ni macam mungkin orang lain tak minat tapi saya minat sebenarnya. Cerita je. Okey, saya masa tu nak beli number plate sebenarnya. Wah, sama lah. Memang pada orang perempuan tu membazir sangat lah. Membazir sangat. Sebab nama plate tu macam ada nama saya. E24D macam tu kan. Jadi dia macam rasa macam. Dan itu bukan murah. Murah. Tak kena mengena dengan dia kan. Jadi macam. Ya betul. Dia tak berapa setuju. Tapi lah saya beli juga. Tapi itulah lah. Dah lama-lama dia dah lupa benda tu lah. Alhamdulillah lah. Tapi bila saya fikir balik macam membazir juga pun ada juga. Betul juga. Nama plate je. Yelah, betul lah. Jadi betul, okay, itu satu. Nanti masuk second round nanti kita akan bercerita tentang satu yang disebut sebagai cemburu. Jadi sebelum kita masuk pada second round tu, mari kita tengok video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Gaugau. Usia saya 52 tahun. Faham-faham sajalah, apabila kita telah menjangkau usia 50-an, maka macam-macam boleh berlaku dan terjadi. Saya nak kongsi dengan anda semua. Satu ketika dahulu, badan saya lemah-lemah dan kurang tenaga.
dah tentu ada kolesterol dalam badan saya. Apakah yang saya amalkan? Saya amalkan Netcollect. Sehinggalah hari ini saya mengusahakan produk Netcollect ini untuk kita sama-sama nikmati dan juga merasai kehebatan Netcollect ini. Ingat Netcollect, ingat Samsul Ghaughaus. Okey, dan ada satu lagi video kita nak kongsikan. Itu tadi Netcollect, produk yang untuk kekuatan badan kita nak bantu atasi kolesterol. Okey, ada satu lagi video kita nak tunjukkan, iaitu video tentang sejadah tadi. Tunjukkan satu. Wow. Seronoklah dia buat video. Video biasa je. Video biasa. Oh, tahu nanti saya buat lah nanti bila-bila insya-Allah. Alright. Nanti kita set lagi. Daripada Instagram kawan-kawan lah. Terima kasih. Sama. Ini nak masuk tak boleh? Tak apa, nanti abang datang lagi. Masuk ni ni? Saya. Oh, betul ke? Oh, betul. Anak, abang. Tak bakar kan tak boleh? Tak boleh. Tak boleh, dah penuh. Dia 40 orang je tadi. Okey. Terima kasih. Yang tu. Yang ini gambar ini bagi kat mana ni, Kak Azhar? Yang ini dekat Masjid UK Perdana. Bagi ke Perdana. Ni Dekat rumah lah tu. Dekat rumah lah, dekat rumah. Maknanya yang maknanya sejadah ni memang orang dah infakkan, Kak Azhar cuma sampaikan ke atau macam mana? Betul. Mereka dah beli sejadah daripada saya melalui online, dan saya ni cuma sampaikan je hajat mereka untuk infakkan kepada jemaah-jemaah yang hadir di Masjid UK Perdana, tak kira siapa. Sesiapa saja boleh dapatkan infak daripada sahabat-sahabat di Instagram saya khususnya lah. Mereka dah bayar sejadah dan saya cuma bagi saja dekat Masjid UK Perdana, dan ada video selepasnya nanti petugas-petugas di Masjid UK Perdana sendiri akan bagikan kepada jemaah-jemaah yang menunaikan fardu Jumaat sebelum PKP lah. Jadi katakan 40 orang dapat 40 orang hadir, 40 orang yang akan dapat infak daripada sejadah Azailid tu. Yang diinfakkan oleh sahabat-sahabat di Instagram saya lah. Okey. Yang masa hari tu, yang masa edar tu, yang bagi kat belakang van tu, bagi tu, berapa banyak tu bagi tu? Yang itu yang diorang tak dapat masuk. Yang saya video tadi, mereka yang tak dapat masuk sebab masjid dah tutup, sebab 40 orang kan sebelum ni. Jadi saya bagikan dekat luar masjid, dan selepas tu saya edarkanlah kepada mereka yang ada dekat dalam Masjid UK Perdana lah. Tapi saya tak bagilah dekat diorang direct, saya bagi kepada petugas jemaah, orang kata AJK masjid, dan mereka yang akan berikan kepada jemaah-jemaah lain. Oh, macam tu lah. Okey. Alright, baik. Jadi ini sebenarnya ramai yang tak nak untuk ketahuan semua. Dalam banyak-banyak perkara kita kena bagi contoh kalau apabila matinya, apabila sampainya ajal seorang anak Adam tu, maka terputuslah segalanya melainkan 3 perkara, iaitu doa anak yang soleh, iaitu sedekah jariah, dan begitu ilmu yang bermanfaat. Jadi sedekah ni, salah satu bentuk sedekah ni adalah sejadah ni tadi. Kita keluar duit, bayangkan orang dah mempermudahkan kerja kita. Jadi kita bagi sumbangan, dan Azhar ni ambil pula sejadah yang dah diniatkan tadi. Jadi akad tadi kita tolong sampaikan. Kita sampaikan kepada orang memerlukan, dan bayangkanlah orang tu pula seronok pakai sejadah gebu tu. Kan? Malahan bila dia sejadah ni memang sajak untuk tahajud lah. Bila Izzat bangun pagi tahajud kan, bila dia sujud langsung lena terus sebab sejadah tu gebu kan. Dan begitu juga sedap pakai. Dan pahala mengalir selagi mana orang menggunakan sejadah. Itu kena ingat. Ya Allah Tuhanku, terima kasih. Itu sebab pentingnya kita memikirkan infak tu. Sebab kadang kita sedekah, kita boleh sedekah beras bagi orang makan. Kita boleh sedekah duit orang belanja kan. Tetapi sedekah yang macam inilah yang sebenarnya ramai tak perasan. Nak pula kalau ada yang mungkin, ada satu saya ajar lah, kalau ada siapa yang nak
nakkan menyumbang ni secara kreatif kan. Beli je dalam 10-20, kemudian pergi dekat surau-surau tu, ambil apa, lekatkan terus dekat saf yang tengah jarak-jarak sekarang. Lekatkan. Jadi orang datang terus guna je. Tak ada masalah. Sebab mana kata sejadah tu memang diletakkan untuk bantu orang. InsyaAllah. Tu nampak tu. Masya Allah, tahniah pada Perinfak and Azad Elite Jua. Semoga berjaya di dunia dan di akhirat. Tahniah juga didoakan. Ramai betul yang mendoakan malam ni. Amin, amin ya Allah. Berapa harganya kalau nak infak tu, Kak Azhar? RM25 sahaja, Ustaz. Dia memang lebih murah daripada pasaran luar. Sebab pasaran luar seperti yang saya katakan tadi, mereka yang di luar mungkin jual RM39, RM30, RM35, RM39. Tapi dengan Kak Azhar beli RM25 sahaja. RM25 sahaja. Tapi kalau beli banyak, insya-Allah kita akan bagi murah lagi. Baik. Okey. Kita masuk pusingan kedua ni, nak cerita tentang cemburu. Ada orang cemburu dengan pasangan dia. Kan? Walaupun dah kahwin ni, tapi cemburu lagi. Jadi saya nak tanyalah Azhar, dari segi cemburu ni sebenarnya kena ada ke tak boleh ada sebenarnya? Kalau menurut pandangan perspektif Azhar, silakan. Kenalah ada. Kena ada saja. Kenalah ada. Kenalah ada, Ustaz. Sebab perasaan cemburu tu sebenarnya tak boleh lari daripada wanita. Saya rasa cemburu tu perlu ada tetapi tidak berlebihan. Okey? Saya rasa saya bukan seorang yang cemburu buta lah. Betul, saya percaya. Sebab dia kawan lama saya. Saya bukan seorang yang cemburu buta. Sebab apa? Kecuali kalau saya rasa macam yang tak seronok. Saya kan jenis orang yang berterus terang, Ustaz. Jadi saya terus terang je dengan suami saya. Jadi tak ada istilah terlalu cemburu ke. Saya cemburu kepada perkara-perkara kebaikan. Contohnya, saya sangat cemburu dengan orang yang sukses, orang yang amalan dia hebat. Jadi saya rasa saya perlu ingin jadi seperti yang lebih baik. Contohnya macam saya tengok juga, saya cemburu tengok isteri sahabat saya ni kerana macam mana dia melayani suami dia dengan begitu tertib. Saya begitu. Tapi kalau dengan suami ni saya cemburu, tapi cemburu yang berpada-pada, tidak melampaui batas. Dan saya rasa suami saya pun macam tu. Kerana apa? Sebab suami saya dia tahu dia berkahwin dengan seorang pelakon dan juga penyanyi. Jadi saya juga kena harus menjaga diri lah. Kena pandai lah supaya suami saya tidak ada perasaan cemburu yang keterlaluan. Contohlah ex-girlfriend husband tiba-tiba muncul tiba-tiba nak muncul, dia kata dia ada satu benda dia tak settle lagi dengan suami. Azhar ni kata kita kena settlekan hal ni juga. I tak kira. I tak boleh lupakan you. So yang suami kita pula dia panggil Azhar apa? Dia panggil apa? Dia panggil apa? Yang. Hani. Ni lah lebih kurang lah. Yang Hani, sekarang ni abang kena pergi settle dengan dia tu. Biar abang jumpa dia personally, abang settle dengan dia baik-baik, nanti abang cerita balik lah. Kalau cantik setuju tak? Saya kan cakap cemburu yang berpada-pada. Husband kata tak apa, yang ni abang settlekan, jangan risau. Duduk je kat rumah, abang settlekan sendiri. Lambat lagi. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Bukan. Bahaya. Macam curiga, benda yang kita rasa macam benda ni akan mendatangkan pergaduhan, jangan buat macam tu. Dan untuk mengelakkan perasaan cemburu isteri yang berluasa ataupun cemburu yang boleh mengakibatkan pasangan kita ni, Ustaz, boleh orang kata menambahkan curiga pada pasangan. Janganlah buat. Benda tu kita boleh share. Lepas tu benda tu kita boleh share, cerita baik-baik. Tapi yang the best part, Ustaz, saya baik dengan ex-girlfriend suami saya. Jadi, apa-apa pun, ex-girlfriend dia boleh cerita kat saya. Macam tu. Dia tak ada alasan untuk membuatkan benda-benda yang mencurigakan pasangan lah, insyaAllah. Betul. Sebenarnya memang itulah cemburu yang dibenarkan dalam agama pun. Nabi besar, kita hanya dibenarkan cemburu dari segi perkara kebaikan. Ya, kita nampak orang tu sedekah,
Oh tak boleh jadi ni, aku pun kena sedekah juga ni. Kita kena fight apa. lah. Jadi dia sedekah apa? Dia sedekah 5,000. Tak apa, aku bagilah 10,000 satu kan. Okay. Contohnya macam ni kan, dalam program korban dia sambil share ni. Contohnya, tak boleh jadi ni, dia dah masuk satu bahagian, aku masuk sekor lah terus. Tak ada masalah. Jangan risau. Sebab dalam bab sedekah, wakaf, zakat, korban, 4 Allah Ta'ala janjikan. Pertama, Allah janjikan kepada kita, apa dia? Kekayaan hati. Walaupun miskin, rasa kaya. Kedua, Tuhan akan bersihkan harta kita. Walaupun sikit, rasa cukup. Ketiga, Tuhan akan panjangkan umur kita. Alhamdulillah. Amin, ya Allah. Tak ada yang teruk-teruk, sakit yang teruk-teruk ni tak ada. Dah tahu-tahu dah mati macam tu. Dia tak ada sakit berat-berat, tak ada. Dan yang keempat, Tuhan akan lancarkan rezeki kita. Ada je. PKP tak PKP, ada je rezeki macam tu. Contoh lah kan. Itu antaranya. Okey. Jadi, beralih pula kepada Izzat. Jadi dari segi bab cemburu pula. Macam mana Izzat dengan isteri mentakrifkan cemburu ni sebenarnya? Yang dalam keluarga ni, silakan. Kalau ikutkan macam Azhar cakap, cemburu ni banyak ke perempuan. Sebenarnya tak juga. Lelaki pun ada juga cemburu dia. Walaupun walaupun saya ni, ialah orang tahu saya yang berkejaya sebagai seorang artis, penyanyi, berjumpa dengan orang ramai, orang nak bergambar gini, ada ni lah macam-macam lah orang apa yang datang pada kita. Tapi saya pun ada juga sifat cemburu kalau saya tengok macam kalau contoh macam isteri saya kan, macam kalau mungkin tiba-tiba ada lelaki lain yang lebih macam mana nak cakap kadang-kadang lelaki ni kita tahu macam mana cara dia cuba nak menarik perhatiannya. Itu kadang-kadang macam kita nampak dia macam lelaki tu lebih handsome pada kita ke macam tu juga, tak tahulah. Dia lebih rasa nampak lelaki tu macam lebih sikit pada kita. Saya rasa macam sifat cemburu kan. Tapi mana bukan cemburu yang macam tu nak pergi nak marah. Saya tengok ada rasa macam adakah dia ni macam dia lebih sikit pada aku ke, ada aku kurang kan. Tapi bukan kita nak cemburu kerana nak marah dia terlebih apa, kita macam nak tengok apa kelemahan kita yang mungkin tak ada pada diri saya sebagai seorang lelaki untuk isteri saya. Kadang-kadang saya cuba juga nak menjadi seorang yang lelaki yang yang boleh menjadi isteri kita pun selesa dengan kita, pandangan kita pun dia tengok kita pun dia rasa selesa. Jadi bila kadang-kadang bila ada sesuatu yang macam saya tengok macam ada kelebihan sedikit pada orang lain, ada juga rasa cemburu dia, sama kalau dia pun baik dengan kita kan. Tapi saya tengoklah kalau setakat macam tu tak apa, kalau dia terlebih-lebih macam nak melanggar-langgar apa, tapi tak pernah jadi macam tu lah. Kalau dia jadi macam tu memang cemburu betul lah. Itu memang betul boleh menggunakan dua hal lah sebenarnya kan. Kalau terlebih macam tu. Tapi bagi saya cemburu ni bukan sifat hanya pada wanita. Sebenarnya lelaki pun ada juga cemburu ni. Sebab perempuan sekarang berkejaya macam-macam. Contoh macam Azhar, kalau macam Azhar dengan isteri saya rasa dia orang sama Ustaz. Sebab dia ni sama bintang saya tengok. Kalau beberapa dalam Facebook doang, cara diorang post macam sama tau. Macam tu hari dia post pasal dia bukan masalah sama, saya tengok. Dia bukan masalah sama bintang, dia memang sama perempuan. Kena faham. Sama perempuan tu lah. Macam kadang-kadang diorang ni, diorang tak bercakap dengan kita, tapi tiba-tiba diorang post dekat dalam Facebook tu, tiba ada benda macam lain macam bunyinya ni, dia tunjuk kat kita ke atau kat siapa ni kan. Tapi cuma bayangkan kalau isteri kita ni berlakon. Dia berlakon jadi isteri orang pula tu. Kan? Lepas tu dengan gaya abang. Lepas tu kita cakap, kau rumah pun kau tak macam tu, macam mana? Agaknya lah. Tapi bukan cakap Kak. Tapi Kak Azhar pernah tak isu macam tu berlaku? Pernah tak? Buat masa ni alhamdulillah belum lagi, sebab saya memilih juga dalam karakter yang tidak menimbulkan syakwa sangka. Saya tengok skrip juga, jadi saya rasa macam bila saya berlakon dan bila saya dah berhijab, jadi senang je dekat lokasi penggambaran tu, mereka memahami apa yang syarat-syarat yang saya bagi tahu. Okey, begini saya tak boleh buat macam ni, tak boleh berpegangan whatsoever, sebab kita boleh elakkan sebenarnya. Jadi dalam industri kita sebenarnya diorang sekarang ni lebih memahami lah dengan situasi. Kalau saya nak berlakon tu sekian-sekian, diorang boleh ikut.
Jadi tak ada masalah. Tidak timbul dia berbeza tau Ustaz. Sewaktu saya belum bertudung, mungkin kita tak ada dapat kesedaran tu lagi. Dah tahu benda tu, tapi mungkin masa tu kita tak ada kesedaran yang seperti hari ini. Cuma waktu mula-mula tu, sebab suami saya ni dia faham, dia memahami. Jadi tak ada timbul perkara yang dan dah sebenarnya daripada dulu lagi pun saya tak adalah melakukan watak-watak yang macam terlalu boleh menimbulkan sebuah sangka suami dan pasangan lah sebenarnya. Jadi saya rasa tapi banyak watak pun memang menyakitkan jiwa pun ada kan. Watak macam antagonis kan, watak betul. negatif kan. Betul Ustaz, sebenarnya bila kita berlakon watak antagonis, jangan salah faham tau. Sebenarnya perkara-perkara yang Allah nak elakkan, contohnya berpegangan. Kita berlakon watak ganas ni, tapi macam mana kita nak buat orang macam suka ke apa, Allah dah jaga dah daripada segi tu. Tak adanya kita nak pegang-pegang, tak ada pegang. Alhamdulillah. Jadi bila saya dah berhijab, lagi Allah nak jaga, sebab kawan-kawan yang macam contohnya producer dan juga director yang saya berlakon ni, dia orang faham. Oh Kak Azhar, yang ni tak boleh lah Kak Azhar, saya rasa tak sesuai lah bila buat macam ni. Dia orang faham, jadi lagi senang. Bila berlakon watak antagonis tu sebenarnya adalah Allah nak jaga juga sebenarnya. Nampak jahat tetapi banyak perkara yang Allah nak lindung. Berpegangan. Siapa nak pegang pelakon yang jahat tu? Maksudnya hero dah ada heroin dia. Hero dah ada heroin dia sendiri. Jadi baik saya dah lama jadi hero. Jadi bila kita berlakon watak antagonis tu dalam dunia kita berangan, kita benci orang tapi kita tak ada pegang-pegang. Macam tu. Tapi betul juga sebenarnya. Ini yang pentingnya perbincangan kita pada malam ini, supaya masyarakat di luar kena faham artis pun hari ni berusaha sehabis baiknya untuk jaga etilat tu, makna dari segi perhubungan nak jaga. Ada satu artis yang tak payah saya sebut nama dia, sampaikan ada babak yang dalam bilik tu, bila ada babak nak mengelakkan sampai ada satu bantal peluk mesti ada tengah. Dia kata dia tak nak nanti orang syak, mana tu dah ada pula tak nak yang dalam selimut, tak mau. Macam tu. Sampai sekali lah nak jaga. Betul. Jadi mak kata watak yang tu dipilih. Macam Izzat dululah. Yang masa yang dia pegang buah mangga, masa bercinta dengan Mami. Anak-anak Mami. Yang cerita pasal Mami. Yang cerita pasal anak Mami. Dulu Azhar heroin saya tu Ustaz. Yalah. Yang I love you very strong I love you very strong tu memang ingat pagi ni tapi betul lah. Jadi makna kata dalam hal ini, makna kata pentingnya kita menjaga etilat kita tu. Jadi makna kata walau di mana juga kita berada. Jadi makna sifat cemburu ni juga akan datang. Sebab cemburu ni ada yang baik, ada yang tak baik. Cemburu yang baik adalah untuk perkara-perkara kebaikan. Tapi dalam bab rumah tangga, memang syaitan ni dia akan datang, dia bisik, kau boleh biar bini kau macam ni. Dia bisik belakang isteri, kau tengok ni, laki kau Izzat dah pakai lawa-lawa ni, adalah siapa dia nak jumpa kat luar. Lepas tu perempuan mulalah bunyi, handsome sangat hari ni, ke mana? Betul kan? Jadi benda-benda macam tu kan. Jadi sebenarnya, tapi itu pun selagi mana dia tidak melampau, ia ada kebaikannya. Itu sebenarnya orang perempuan ni nak suami tu, tak adalah abang keluar pun abang tak pernah lupa kat isteri abang. So sweet. Macam tu kan? Abang dah banyak kali dah abang sentiasa abang cakap bila nak keluar, abang ingatkan dia abang supaya jangan melupakan kepada isteri abang yang abang kasihi. Saya cuba kan nak berdialog macam tu, tapi kadang-kadang tak sampai ayat tu. Bila si dialog tak dia pula tak percaya. Lain macam dialog ni macam ni pula ni pula. Tak, dia sebenarnya kadang percakapan tu mungkin dengan cara masing-masing lah, dengan cara betul. Okey. Kalau Kak Azhar lah, Kak Azhar menggambarkan sifat suami Kak Azhar ni sebagai macam mana dia? Pribadi dia? Suami saya seorang yang sangat tegas, penyayang. Dia lembut, dalam lembut dia ada tegas dia. Jadi dia pendiam lah Ustaz. Dia tak banyak cakap sebenarnya. Tapi itulah dia. Itu yang penting tu, dia senyap, tak banyak cakap, dia tegas. Itu yang penting, nak mengimbangikan isterinya yang biasanya lebih cakap banyak daripada betul. Itu Allah Taala Maha Kaya, dia jadikan supaya suami isteri ni bukannya sama,
Tetapi dalam bahasa orang Kedah sebut apa tu? Reciprocal process macam tu. Saling lengkap, saling melengkapi. Betul, sangat-sangat. Jadi Izzat pula menggambarkan isteri pula sebagai macam mana orang ni? Oh, saya sebenarnya saya menggambarkan isteri saya memang betul. Isteri saya kalau ikutkan dia lagi pandai bercakap, Ustaz. Sebab dia dulu adalah seorang sales manager. Jadi sekarang dia juga antara orang yang menguruskan kerjaya saya sendiri. Jadi memang saya kadang-kadang pun saya memang tampilkan dia ke depan, tak usah. Maknanya dalam dari segi deal ataupun perjumpaan saya dengan mana-mana, ya kita buat satu perjumpaan untuk meeting dari segi kerjaya ataupun perniagaan kita, kadang-kadang isteri saya ke depan juga. Jadi saya gambarkan dia seorang yang sebenarnya ialah dari segi seorang wanita, dia wanita yang begitu memberikan inspirasi lah sebenarnya bagi saya. Sebab bagi saya, kadang-kadang saya, macam saya, bukanlah saya kata saya ni, kadang bila saya boleh menyanyi saja, tapi kadang-kadang untuk satu orang kata apa, untuk percakapan atau untuk dia sebenarnya saya boleh, tapi tak sama macam diri saya. Sebab saya percaya pada diri saya dalam urusan macam ni. Biarlah orang nak kata, alah apa lah kau ni, biar bini kau yang uruskan. Tapi sebenarnya saya selesa sebab saya rasa dari segi apa yang kita lakukan ada segi persefahaman. Jadi dia memahami apa yang saya nak dan apa yang saya tak nak. Dan saya juga memahami apa yang dia nak, apa yang dia tak nak. Jadi dari segi urusan kami dalam satu urusan tu senang untuk kami pergi bersama. Dan biar kalau contoh saya biarkan dia bercakap untuk diri saya, urusan tu diuruskan oleh dia, saya rasa selesa. Jadi segala orang kata apa urusan tu dia punya jawapan selepas tu maknanya apa yang kita deal, keputusan dia kita sama-sama tahu, dan dia pun tahu bagaimana saya dari segi saya keluar masuk, apa yang saya dapat berapa. Jadi semuanya saya percaya pada isteri saya untuk menguruskan segala urusan saya. Jadi dekat situ mungkin ada sedikit perbezaan orang, mungkin ada juga yang sama macam saya, tapi saya rasa ini sedikit keistimewaan bagi saya lah. Jadi saya memberikan kepercayaan untuk dia. Dan samping itu juga, dan dia juga menjadi suri rumah tangga, yang itu yang benda yang saya respect pada dia. Bukan setakat menguruskan rumah tangga, saya menguruskan anak-anak. Dan kita pun tak ada maid. Ada maid tu pun dah cabut. Azhar tahu. Sama. Dah orang gaji ni memang macam tu. Maid saya pun macam tu lah. Dulu. Dia mula datang rajin. Dia rajin. Maid ni memang macam tu, rajin. Saya Pak memang betul-betul bekerja Pak. Bapak saya sudah meninggal, dia kan. Saya memang lepas tu kerja licin lantai tu. Segala baju digosok. Baju dah gosok pada gosok lagi. Lepas sebulan lebih dia budak menangis. Apa ni bapak saya meninggal. Berapa kali bapak kau meninggal kata. Dulu meninggal dah. Kata kan. Rupanya helah nak lagi. Lepas tu nama tu ada yang lari dia bukan. Itu biasalah biasa. Tapi cuma tinggal lagi cuma saya tertarik yang Izzat sebut tadi tentang pengurusan kan. Jadi selepas pada ni kita akan bincang satu lagi pula, iaitu tentang pengurusan keuangan rumah tangga. Itu penting tu. Jadi yang penting nak bincang kat tu kan, sebab pengurusan kewangan ni orang cakap perempuan lagi pandai, ada orang cakap lelaki lagi cermat, macam-macam lah. Tengok boleh apa-apa lagi Azhar. Betul dia kata. Jadi nanti kita akan tanya pandangan dan huraian. Jadi sebelum tu jom kita tengok satu lagi video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anda tercari-cari bagaimanakah caranya untuk mencari rezeki, yang paling mudah sekali hari ini saya lorongkan satu jalan untuk anda, iaitu anda boleh menjadi stokis, anda boleh jadi ejen ataupun dropship untuk susu kambing Al-Amr. Sangat mudah tuan-tuan sekalian, sebab produk ini boleh dijamin tuan-tuan akan keberhasilannya dan keberkesanannya kepada mereka yang mengamalkan susu kambing Al-Amr. Jadi pastikan kalau anda berminat, hubungi talian yang tertera. Anda akan menjadi stokis, anda akan menjadi ejen, anda menjadi dropship, anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami dalam memasarkan produk susu kambing Al-Amr. Pastikan hubungi segera. Okey, itu susu Al-Amr. Jadi siapa yang nak, bolehlah. Siapa yang sakit lutut, sakit tumit, tangan kebas-kebas, memang cepat baik. Siapa sayang mak ayah dia yang sakit lutut tu, boleh hubungi talian yang tertera. Jangan risau, nanti bagi alamat, nanti saya postkan secara percuma dulu untuk Izzat dan juga Azhar, untuk bagi kepada mereka yang insya-Allah. Dan yang paling bagus sekali, dia tak ada bau. Susu kambing ni tak ada bau. Sebab dia bukan kambing UK perdana kan. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda, tak ada bau. Dia kambing campur madu, campur kurma.
3 kombinasi produk sunnah. Alhamdulillah. Okey, jadi saya pun dapat mesej daripada Puan Rosita Cik Wan kita. Ampun Ustaz, tak mampu dah duk tidur aja 1 hari dengan sakit mata. Oh, sakit mata. Oh, sakit mata tu sebabnya. Jadi kesian ni. Jadi kita doakan supaya dia cepat sembuh. Jadi mudah-mudahan kita ni lah. Ni ada satu komen daripada di dalam YouTube. Daripada Rudy ni. Dia kata Rudy ni Nur Azrina Nur Alam. Assalamualaikum semua. Zat Lazim, Azad Ilik, Samsul Lebat, salam daripada Singapura. Sahabat kita daripada Singapura pun tengok malam ni. Alhamdulillah. Rudy di Soza. Hai, Assalamualaikum Azhar. Dia kata Azhar best lah awak berlakon kat perempuan tanpa dosa. Terima kasih. Dia kata tapi macam makcik bawang. Ha 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 ha. Dia kata macam tu. Okey, kepas ada macam-macam lah komen hari ni. Jadi okey, jadi kita balik pada tajuk kita tadi tentang pengurusan pula. Pengurusan keuangan. Jadi macam mana? Sebab ni saya nak cerita ada satu isu. Ada satu orang tanya. Dia kata, Ustaz macam ni. Ada adik saya ke abang dia macam tu. Dia tanya soalan waktu saya di Radio Sina nak bahagia utama keluarga segmen tu. So dia tanya, adik atau abang dia tu, dia bagi duit dia, semua duit gaji dia bagi dekat isteri dia. Dan setiap hari dia yang minta duit belanja dekat isteri dia. Dia duit tambang, duit minyak motor dia ke, duit makan dia semua dia minta isteri dia bagi setiap hari. Jadi apa komen? Pertama nak tanya bab pengurusan, kemudian kedua apa komen Azhar tentang isu ni? Silakan. Okey, pertama sekali, wah bestnya bagi semua duit kat isteri. Alhamdulillah. Tahniah. Sebenarnya. Tahniah Tahniah lah Ustaz. Sebab sebenarnya saya rasa ramai lelaki dekat luar sana ni bersetuju di mana perempuan dia memang pandai simpan duit dan menguruskan kewangan. Contohnya macam saya sendiri, suami saya dia akan bagikan duit untuk saya untuk uruskan semua. Contohnya macam bayar kereta, bayar rumah, suami akan bayarkan, dan selebih-lebihnya macam kereta ataupun beli-beli barang semua, saya yang buat benda tu. Dan saya ni orang kata memang perempuan ni suka menabung. Jadi dekat mana masa-masa susah je, jangan bimbang, ada je. Itulah kelebihan seorang perempuan dan juga kelebihan seorang isteri. Sebab apa? Bagi pandangan saya, sebab kita kena bersedia. Kalau kita tak menabung daripada sekarang, saya rasa kadang-kadang orang lelaki ni dia suka beli benda-benda yang merepek. Betul tak? Kadang-kadang saya rasa macam sabar. Kadang-kadang betul Zat. Benda tu kadang-kadang saya rasa macam tak patut belilah. Macam tu contoh. Macam yang macam Ziana lah. Ada cerita tadi lah, nombor plate tadi lah. Betul. Lala, saya pun menyesal. Dan akhirnya betul lah macam yang husband saya. Kadang-kadang saya bagi je dia beli. Tapi kadang I rasa macam menyesal lah sebab beli benda ni. Sebenarnya I rasa tak perlu beli. Tapi dia dah beli. Sebabkan tu daripada kejadian seperti itu, jadi sekarang ni suami saya bagi duit dekat saya untuk uruskan rumah tangga. Jadi apa-apa bayaran, contohnya macam suami saya akan bayar siap-siap macam elektrik, bil air, bil maksudnya rumah, wifi semua suami dah bayarkan siap-siap. Cuma ada sebilangan yang duit tu itulah untuk tabungan kami supaya dia tak usik duit tu. Jadi bila akhir-akhir tahun kalau nak pergi mana-mana, sekarang ni tak pergi mana-mana kan, nak beli apa-apa benda yang untuk anak sekolah ke apa, benda tu dah ada dah. Jadi kita tak perlu lagi nak ambil duit kita yang lain. Kita ada duit tabungan khas yang di mana yang saya dah simpan daripada awal tahun sampai hujung tahun, bila nak guna benda-benda yang penting dah ada dah, tak usik pun duit yang lain, macam tu. Dan berbalik kepada isu tadi yang suaminya bagi duit dekat isteri tu, saya rasa mungkinlah bagi pandangan saya sebab si suami ni tahu kekurangan dia. Kalau duit tu ada dekat dia mungkin habis. Jadi kalau aku bagi dekat isteri aku ni, waktu-waktu sesak ni mesti ada, confirm ada. Sebab apa Ustaz? Saya rasa adalah sifat wanita ni, dia suka, saya tak tahulah, mungkinlah saya rasa kebanyakan wanita yang saya jumpa pandai menyimpan duit. Contohnya macam mak saya, family mertua saya, kebanyakannya bila saya tanya je, ada je duit selit-selit.
Orang panggil duit selit Ustaz. Izzat. Jadi bila suami kata macam I rasa I kering lah bulan ni. Tak apa, duit kita kan ada. Betul lah. Jadi kat situlah kita share duit apa yang suami saya bagi ni. Kalau masa sesak-sesak ada je. Itulah kepentingan bila bagi duit dekat isteri. Sebab apa? Isteri pandai menyimpan. Okey, okey. Jadi itu satu pandangan. Okey, macam mana pula yang pandangan Izzat tentang hal tu tadi? Pertama, tentang pengurusan kewangan yang style Izzat dengan isteri buat, dan keduanya adalah tentang isu tadi yang suami tu dia bagi semua kat isteri dia. Sebab ada yang cakap, apa benda kau suami bagi semua dekat bini kau, apa pahal teruk sangat. Contohlah kan, tu pandangan masyarakat. Jadi apa pandangan Izzat? Silakan. Bagi saya jawab dulu yang pasal duit bagi pada isteri tu kan. Bagi saya sekarang itu sebenarnya kalau berbalik-balik kepada pasangannya lah. Kalau pasangannya itu contoh bagi pada isteri, lepas tu kalau kita minta isteri tu, okey abang nak apa-apa, dibagi je. Dia tak cakap banyak, maknanya dia pun dia tengok kalau benda tu memang patut diberi. Takut pula nanti dia bagi-bagi semua, bila nak minta nak beli ni, tu tak boleh, nak guna ni tak boleh. Contoh macam kita tahu sebagai seorang anak lelaki, kita bukan setakat tanggungjawab kita kepada isteri kita juga kan. Kita pun ada tanggungjawab pada ibu kita, pada keluarga kita pun sama kan. Jadi kat situ maknanya contoh macam kalau suami dia nak meminta abang nak bagi duit ni pada mak, nak bagi duit dia duit belanja semua. Isteri tak nak bagi, kita tak boleh lah, kita tak cukup lah. Jadi macam tu ada sedikit, ada juga konflik di situ timbul lah. Itu mungkin ada orang yang macam tu juga. Tapi bagaimanapun berbalik pada pasangan itu sendiri lah. Maknanya kalau ada toleransi yang bagus, maknanya dia tahu tanggungjawab suami dia sebagai seorang suami, mana tanggungjawab dia perlu besar dalam banyak perkara, jadi dia pun harus ada sifat mana dia, okey tak apa bang, saya faham abang, ambil lah bang. Tak salah dia nak bagi isteri pegang duit, sebenarnya bagus juga. Sebab perempuan dia pandai menyimpan. Macam Zah cakap, duit selit tu banyak. Macam isteri saya pun walaupun kena macam mana. Tapi kalau bagi Zat, confirm tak ditukar nombor plate tu. Tapi boleh isteri saya dia lain sikit. Dalam segi contoh macam saya punya persembahan ataupun saya punya duit saya lah kan, mana saya dapat persembahan saya, duit show ataupun duit yang saya dapat dari hasil kerja saya, isteri saya dia tak ambil sebenarnya, dia memang masuk semua kepada saya. Tapi dia memang tahu itu memang mana, tapi apabila dia memerlukan dia cakap dia nak, tapi bila ada duit dia, macam contoh dia berniaga duit tu, memang dia yang carikan show tu, ataupun dia macam contoh kita deal perniagaan kan, macam kita jual barang ni, saya tolong support mana produk ni, tapi dia yang jual. Wife niaga apa? Macam-macam kami buat Azad. Sebelum ni kita buat macam-macam, sama lah macam Azad. Ada buat tudung, baju, kurung. Baru ni kita ada buat baju sekolah. Habis kita jual lelong. Isteri saya jual lelong habis baju sekolah. Sebab sekarang susah nak jual baju sekolah sekarang. Tapi alhamdulillah. Lepas ni kita dah buat lelong murah-murah habis baju sekolah kita. Lepas tu ada juga kita berniaga burger baru ni. PKP punya hal lah. Maknanya mencari. Ini semua idea dari isteri saya. Nampak isteri saya dia fikir macam mana cara nak cari pendapatan walaupun dalam keadaan PKP ni. Kita tahu kadang pendapatan saya tak seperti dulu. Banyak perkara yang saya tak boleh buat. Contoh apa-apa juga undangan persembahan saya tak boleh pergi, memang tak boleh pergi, memang tak ada pun. Banyak persembahan dibatalkan, konsert untuk mengadakan konsert pun tak dapat diadakan. Jadi tengok ada komen Wahyu Hafid tu kan. Nampak tu dia kata setuju tu. Sebab kata suami saya, orang lelaki kalau tak ada duit betul-betul kosong. Orang perempuan kalau tak ada duit tu dalam beg ada 200 dia kata kan. Betul. Saya percaya tu dia kata. Betul. Jadi betul lah bagi saya, benda ni harus ada toleransi persamaan antara suami dan isteri lah. Jadi sebab saya yang membayarkan semua komitmen rumah, dari segi bayar rumah, bayar kereta, bayar apa segala bil yang isteri saya pakai, sama ada kereta dia apa ataupun apa saja yang mana, semua saya yang bayar. Jadi sebab tu lah kadang-kadang memang betul, memang semua macam duit-duit tu bagi pada saya. Sebab ini memang tanggungjawab saya untuk menyelesaikan komitmen rumah tangga. Keperluan anak-anak memang saya. Maknanya kat situ memang dia tak kacau. Tapi kalau macam dia memerlukan duit, saya akan bagi duit dia. Itu duit dia, macam kita kata, duit kita, duit dia. Itu sebenarnya. Betul tak Azhar? Betul. Duit kita, ni, duit ada dia. satu Mashita Hita ni cakap, Assalamualaikum Ustaz, Kak Azhar dan Izzat. Syok topik malam ni. Yes, perempuan hebat dalam menyelit duit. Sesak-sesak tahu ada je duit. Wah, dia asal menyokong perempuan ni jadi syok tajuk malam tu. Kan? Adik. Okey, jadi jadi maknanya cara Izzat maknanya memang saling berbincang lah, tapi saling berbincang lah.
mana isteri lah yang mengawal lah, amanah, menjaga amanah duit lah. Dan saya pun harus memang amanah jugalah. Kita pasti tahu tanggungjawab saya sebagai seorang lelaki. Jadi maknanya dia pun tak kacau duit-duit saya. Tapi maknanya saya tahu apa yang diperlukan memang saya harus sediakan. Itu sebenarnya tanggungjawab saya sebagai seorang suami yang saya fikirlah. Maknanya betul lah. Ismi Yatiningsih, dia kata betul lah bang, duit suami duit isteri dia kata. Ini bunyinya macam daripada seberang ni, daripada seberang. Ya betul, Ismi ni memang daripada seberang. Dia memang selalu ikuti. Kalau live saya dia memang selalu ikut. Memang, Alhamdulillah. Memang penyokong setia ni. Terima kasih Ismi sudi tonton. Okey, ni Hisham Syam. Ya Allah Tuhanku, sahabat-sahabat saya betul aku kesusahan dan saya betul-betul memerlukan pertolongan dari sahabat-sahabat semua. Saya mohon bantulah saya sabar. Ya Allahu Akbar, bantu saya sabar. So Syazwan cuba tengok respon sikit. Tengok ni, dia tengah kesulitan ni. Tuan tengok. Okay, Syazwan ni salah satu wakil saya daripada Yayasan Budiak Islam Malaysia. Yayasan Budiak Islam Malaysia ni cuba tengoklah kalau apa yang boleh kita bantu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kalau saya bagi pandangan sikit tadi, sebenarnya memang saya pun menjawab yang alhamdulillah jawapan apa yang Azhar bagi, apa yang Izzat bagi tadi tak jauh lah daripada apa yang saya jawab. Soalan yang diberikan pada saya tentang suami bagi duit semua ke isteri, ada orang judge pada saya, pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya selalu nasihatkan apa yang kita nampak tentang hubungan suami isteri orang lain, rumah tangga orang lain, please jangan buat keputusan judge, oh ni takut bini. Tolong jangan judge, ni biar bini dia urus. Sebenarnya dalam ASP kita kena faham, ini mungkin adalah persefahaman bersama suami dan isteri tu. Dia dah setuju sebab kau pegang duit ni, bila abang nak belanja baru kau bagi. Sebab abang ni kalau pegang duit banyak, kejap kan habis, abang tak tahu pergi ke mana. Kadang ada yang macam tu, kan? Jadi ada juga suami yang jenis yang pandai menyimpan. Dia simpan. Sebab saya dulu pun ikutkan susah nak menyimpan dulu. Dulu waktu mula asal telefon baru keluar nak beli. Paling cepat saya tukar telefon sehari. Hari ni beli, besok beli lain. Pernah berlaku. Jadi Mami tengok aja. Mana kata dalam hal tu saya boleh setuju lah apa yang cakap. Jadi ni ada seorang follower kita, Siti Salwana Zana Rashid. Tapi saya tak boleh menyimpan duit. Masa dulu dengan bekas suami, dia yang pegang duit. Tapi bila saya minta dia bagi, itu dululah. Sekarang saya kena manage duit sendiri. Itulah dia kata. Kan? Jadi apa pun, itulah kehebatannya orang perempuan. Satu dia kena ingat orang perempuan banyak pakai otak kiri, orang lelaki banyak pakai otak kanan. Otak kanan ni, orang lelaki dia nampak benda jauh. Tu sebab orang lelaki boleh buat kereta. Dia buat kereta dan dia boleh tengok map sebab dia tengok, tahu depan sana ada simpang. Tu lelaki tu. Jadi dia boleh tahu. Itu sebabnya beza orang lelaki ni. Tapi orang perempuan pula, dia bukan cerewet tau. Otak kiri ni, dia semua benda-benda teknikal dia boleh ingat. Dia boleh basuh pinggan, dia boleh teringat mesin basuh tadi dah spin ke belum. Kemudian dia boleh ingat yang ni belum settle lagi. Lepas tu dia ingat, sejadah tadi tak settle lagi. Mana 5-6 benda tu dia tak tertinggal pun. Itu orang perempuan. Betul. Tapi orang lelaki kan, bang, buang sampah bang. Buang sampah, dia duduk balik. Geram pula kita. Bang, ni dah bang, tu buanglah bang. Ni dah abang ni buang sampah ke tak? Dah buang dah. Abang buang tu dalam sinki tu. Nampak? Dia buang sampah lelaki. Sampah aja. Dia akan buang sampah apa yang ada dekat tempat sampah saja. Yang sampah-sampah walaupun yang sewaktu dengannya tu di tempat dalam sinki tempat lain, itu luar bidang kuasa. Tu pada orang lelaki lah. Pada orang lelaki. Tapi pada orang perempuan, kalau kata kemas, semua kemas. Sampah dia akan tengok, mana lagi sampah lain nak buang. Itu beza lah. Itu sebabnya Tuhan jadikan orang perempuan. Itu sebab saya ada pernah saya sebut, dari segi tanggungjawab seorang isteri dan seorang suami, kena ingat tanggungjawab isteri hanya melahirkan anak dan melayan suami saja. Itu saja. Itu semua kena ingat. Tanggungjawab seorang isteri, ulang balik. Tanggungjawab isteri dalam agama kita hanyalah melahirkan anak dan melayan suami saja. Itu saja. Lain benda tu, masak, kemas rumah, kan, membesarkan anak, menjaga anak, sebenarnya tanggungjawab lelaki. Tapi orang perempuan yang dengar, tolonglah jangan ambil kesempatan pula bila saya cakap macam ni. Balik bang, abang dengar tak tu, mendengar tak tu tadi apa Samsul kawan. Tak. Tetapi orang perempuan Allah berikan pahala kepada dia sebab
dia dengan willingly, dengan penuh kerelaan ingin menjadi sokongan kepada suami. Tak apa bang, bak saya masak. Tak apa bang, biar saya jaga rumah. Yang penting abang jaga saya. Tu dia. Tu sebenarnya ramai. Tu sebabnya besar pahala perempuan tu, sebab orang perempuan jangan mengungkit, tapi penyakit orang perempuan ni dia rajin mengungkit. Betul. Tu dia. Tetapi bila mengungkit dia cakap, yalah, orang perempuan dia kalau mengungkit, saya banyak berkorban untuk abang. Abang tak pernah fikir. Dia kata kan. Dan orang lelaki, apa? Abang pun berkorban juga. Itu bukan korban, itu tanggungjawab. Dia kata memang tanggungjawab lah. Dia kata apa kan. Jadi apa pun dalam hal ini, itu sebabnya orang lelaki dia kena faham. Kesian orang perempuan dah jaga rumah, jaga anak. Dia dah lah sakit lahirkan anak tu, terasa lagi bila anak tu buat perangai kat rumah, lepas tu dengan bersepahnya kan. Tetapi suami yang faham, bagilah si sekala. Tak apa, yang abang dah booking dah spa muslimah tu, pergilah buat masaj apa, lepas tu cuci rambut apa semua. Anak-anak hari ni abang jaga. Macam tu kan. Ataupun me time ni mungkin juga. Tak apa, dah pergi masuk bilik, pergi mandi semua. Yang ni pinggan ni biar abang basuh. Terbaik lah kalau suami. Kan? Jadi apa pun kita akan pergi kepada segmen yang terakhir yang ditunggu-tunggu, iaitu kesimpulan. Jadi sebelum pada tu kita saksikan video yang seterusnya. Saya terpaksa lah no. Okey, itu adalah visual penyampaian sejarah wakaf juga Kak Azhar. Betul. Sebenarnya masa sampaikan tu ada berapa sejadah yang disampaikan kat Masjid UKIL? Kalau pada hari itu dalam 100 lebih sejadah disampaikan. Saya almost like sebelum PKP berlangsung ni, yang 2.0 ni, waktu PKPB kan, jadi kita boleh pergi ke masjid macam biasa. Masjid UK Perdana. Jadi saya senang bekerjasama dengan Masjid UK Perdana kerana sahabat-sahabat saya yang ada kat sana, imam dan juga sahabat saya Cik Wan yang menguruskan bahagian sedekah dan infak, memang sangat mudah. Saya letak 100, nanti beliau akan agihkan pada setiap Jumaat. Sebenarnya berapa kali Jumaat je Ustaz? Dah habis. Kalau sebelum ni 40 orang disedekahkan, dan ketika pada hari Jumaat. Tetapi pada setiap solat biasa, biasa tu solat fardu yang lain, dan ada mereka yang musafir yang singgah di Masjid UK Perdana, maka pihak Masjid UK Perdana akan infakkan kepada mereka yang datang ketika itu. Seperti mana saya rasa itulah hadiah mereka untuk yang datang ke Masjid UK Perdana lah, sebagai hadiah lah. Hadiah daripada Allah juga tu. Sebab apa? Yelah, kiranya mereka datang untuk solat, tiba-tiba mereka dapat pula hadiah sejadah gebu yang dihadiahkan kepada mereka. Diorang tak tahu siapa, tapi kepada selalunya saya akan letakkan dekat tag lah. Contohnya tag yang saya akan tulis, hadiahkan Al-Fatihah kepada yang infak-infak ni lah. Saya akan tagkan kepada mereka. Jadi bila orang yang dapat tu, diorang akan sedekahkan Al-Fatihah. Dan ada juga yang infak di atas nama arwah-arwah yang telah pergi. Itu je. Saya akan tulis. Hadiahkan sedekahkan Al-Fatihah. Begitulah. Okey, ni ada komen daripada Robi Antul di YouTube. Dia kata, Assalamualaikum, seronok dengan live saudara sambil buat assignment yang bertimbun-timbun. Terbaiklah, boleh beli sejadah lepas ni. Mak saya suka yang gebu-gebu, dia kata macam tu. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi makna kata Kak Azhar lepas ni jangan lupa scroll balik tengok Facebook ni, komen-komen, dan tengok dekat YouTube Syamsul Debat TV yang live kita malam ni. Tengok komen dekat ruangan chat tu, kalau boleh jawab terus. Okay, kalau nak hubungi talian ni, beritahu dia. Okey, jadi saya rasa kesimpulannya, dalam hidup yang perkahwinan, dalam hidup berkeluarga dalam dunia yang penuh pencaroba, ditambah pula dengan PKP ni kan,
Jadi apa nasihat Kak Azhar kepada semua pendengar kita pada malam ni dan juga kepada khususnya mereka yang dah berkeluarga? Silakan. Okey, sebenarnya saya mengambil kesempatan ini untuk bagi tahu kepada mereka yang sedang menyaksikan kita semua, ambillah PKP ini satu manfaat, kebaikan. Jangan tengok pada keburukan daripada PKP. Ambil kebaikan PKP ini, contohnya dalam berkeluarga. Kadang-kadang saya rasa macam terkesan bila tengok komen-komen netizen kan, ada yang mengatakan, oh saya nak pergi masjid, kenapa masjid ditutup? Mesti ada kebaikan, hikmah yang tersembunyi. Contohnya, ambillah kebaikan ini berjemaah bersama dengan keluarga. Kadang-kadang bila kita bekerja, kadang-kadang kita nak jemaah satu keluarga pun sangat susah. Allah hadiahkan PKP ini supaya hubungan dalam kekeluargaan itu bertambah erat. Kita duduk dekat rumah, kita ambil masa ni untuk ibadah, istiqamah bersama dengan keluarga. Kalaulah kata kita ni bergaduh suami isteri, confirm baik. Sebab apa? 24 jam kau tengok muka aku dan 24 jam juga 24 jam ni kita ambil berbaik bersama dengan pasangan, luangkan masa bersama dengan anak-anak. Kita tanya anak-anak apa masalah, ada masalah ke apa. Eratkan, inilah dia hadiah daripada Allah untuk kita mengeratkan hubungan kita bersama dengan keluarga, berjemaah bersama dengan keluarga. Banyakkan masa untuk ibadah kerana apa tahu? Mungkin sebelum ni kita mungkin ada kita rasa macam kita banyak sangat kerja dekat luar. Sampaikan kita lupa benda-benda yang sunat yang sepatutnya kalau kita kita buat, kita yang dapat pahala tahu. Rasanya macam apa yang Azhar nak maksudkan, masa-masa kita yang dah orang kata terbuang dekat luar tu, time PKP ni banyakkan ibadah, banyakkan hubungan bersama dengan keluarga. Saya rasa benda tu sangat istimewa sebab tak ada benda-benda tu yang di tahun-tahun sebelumnya. Cuma tahun ni dan tahun lepas je ada. Allah dah bagi hadiah. Betul. Allah dah bagi hadiah tau. Sebenarnya PKP ni kalau kita ambil kebaikan daripada PKP ni, maka kebaikanlah yang akan timbul. Kalau kita rasa benda yang tak best je, kita bawa input negatif dalam keluarga kita. Sebenarnya. Yalah betul. Contohnya macam malam ni lah, kalau tak sebab PKP susah nak kumpulkan Azhar dengan Izzat Lazim dekat dalam forum kita malam ni. Jadi terima kasih sekali kepada Yayasan Budi Asam Malaysia atas ikhtiar ini dan alhamdulillah kan. Jadi kalau boleh cakap kan, PKP ni banyak sekali kelebihannya. Antaranya saya kalau dulu ceramah satu Malaysia, dan pada ketika PKP kali pertama tu saya ceramah sekeliling rumah dah. Tak tahu mana sudut nak pergi lagi dah sebab nak cari line yang clear. Macam mana malam ni kita ceramah kat office. Dan begitu juga kadang satu lagi kita tengok waktu PKP tu, betul lah Pak kata Azhar tadi, kita sembahyang jemaah. Bila sembahyang jemaah, barulah ayahnya tu perasan banyak lagi surah dalam Quran tu selain pada surah Al-Ikhlas kan. Kalau tidak tu je surah ni baca 20-30 tahun kahwin kan. Allahu Ahad, Allahu Samad tu tak habis kan. Anak pun dah tahu inilah ayat bapak baca, tak ada ayat lain lah. Dan begitu juga kita tengok waktu tadarus kat rumah baru tahu anak lagi pandai ngaji pada dia. Dia bukan tak pandai ngaji, tapi dah lama dia tak mengaji. Itu cerita dia. Kan? Dia dah lama tengok Quran. Begitu juga berapa ramai suami-suami yang tak dapat tidur malam raya sebab menitis air mata dia sebab menghayati teks khutbah yang nak dibacakan esok pagi tu. Dan begitu juga ada bapak yang berdiri atas sofa baca khutbah sebab mimbar tak ada. Kan atas sofa tu tinggi sikit lah. Bolehlah baca khutbah tinggi sikit. Dan barulah bapak tu faham erti kecil hati. Sebab bila dia baca khutbah, anaknya tidur, kecil hati dia. Selama ni dekat surau masjid, imam baca khutbah, dia tidur, dia tak fikir apa kan. Jadi macam itulah. Jadi malam ni ramai yang mendoakan semoga Azhar dan juga Izzat dimurahkan rezeki. Amin. Dan juga Ismi tadi pun mendoakan baik-baik. Okey, jadi Izzat, secara kesimpulannya apa pula nasihat yang Izzat nak sampaikan kepada semua tentang kekeluargaan terutamanya dalam musim PKP ni? Silakan. Okey, saya pun tak nak cakap panjang lebar lah. Saya rasa kita pun dah cakap dah, banyak Azhar pun dah cakap tentang apa yang berlaku dalam suasana kita sebagai salah satu institusi keluarga dalam keadaan PKP ni. Macam saya cakap, ambil yang positif, banyak yang kita dah sharing pada awal tadi.
apa pun kita doakan semoga dimudahkan segala kesulitan kita bersama. Memang ni bukan kesulitan daripada diri kita, untuk kita semua bersama. Dalam kesulitannya ada juga kemanisan yang perlu kita cari. Bagaimana macam yang kita cakap tadi, saya dah cakap banyak pun dah memang dah kita dah cakap tadi. Masa ni lah kita mengenali lebih dekat keluarga kita, bagaimana kita selalu berkumpul bersama, barulah tahu tanggungjawab kita macam kita sebagai seorang suami, seorang lelaki. Oh, rupanya bila anak kita, bila tengok anak kita macam mana hari-hari, macam hari-hari ni makin membesar, makin rupanya selalu kita fikirkan anak kita ni sampai mungkin dia hanya pemikiran dia begini. Rupanya anak kita ni semakin membesar dan semakin explore macam-macam perkara yang kita sendiri macam kita fikir. Kalau dulu masa kita di luar, kalau kita sibuk dengan kerjaya kita, dengan kerja kita tak fikir sangat benda ni. Kita fikir sekolah dah ajar lah, nanti anak kita ni besar macam tu. Tapi bila kita dah bersama dengan hari, rupanya bila anak kita bercakap kita macam-macam perkara baru yang dia cuba bercakap kita, yang dia explore kita. Jadi rupanya benda ni banyak memberi, kita teringat kita kena bagaimana kita kecil dulu, bagaimana kita dengan ibu bapa kita. Jadi kat situ, macam saya ni, sebenarnya pengalaman saya sekarang ni, saya rasa kan bila saya tengok anak saya hari dengan saya, tambah diorang baru berusia baru 6 tahun dan juga 7 tahun dan 5 tahun. Jadi macam nampak diorang ni baru nak membesar. Kadang-kadang dulu awal-awal saya mengeluh juga, kenapa diorang ni baru nak membesar, baru nak belajar, kenapa pula tak boleh pergi sekolah ni, siapa nak ajar diorang sebenarnya. Tapi sebenarnya bila tengok kat rumah, bila kita selalu dengan diorang, punya kita pun boleh menjadi sebagai inspirasi untuk diorang, boleh mengajar, dan kita pun sendiri terinspirasi untuk menjadi tenaga pengajar untuk mengajar anak-anak kita. Dan juga orang kata apa, yelah sebab anak sendiri, siapa tak sayang anak, kita mesti nak satu yang terbaik untuk anak-anak kita dan juga keluarga kita. Ni saya cakap pada anak-anak kan, sebab kita cerita tentang institusi keluarga sekarang ni. Jadi itulah saya nampak sekarang ni, mana hubungan jadi makin rapat, kita boleh lihat bagaimana rupanya tanggungjawab kita dalam mendidik anak-anak kita, dalam mendidik keluarga kita. Sebenarnya kita memang semua nak mengimpikan menjadi sebuah keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia. Dan masa inilah mudah-mudahan kita dapat belajar apa yang terbaik dan juga menjadi yang terbaik untuk apa yang berlaku dalam kehidupan kita, terutama dalamnya bila kita dilanda COVID-19 ni, untuk semua. Okey. Terima kasih banyak. Jadi itulah dia pesanan lebih kurang kalau kita boleh katakan, mak ayah bila dia berbahagia, anak-anak nampak. Mak ayah kalau tak berbahagia, bergaduh antara satu sama lain, juga anak nampak. Jadi apa pun nak bahagia ni ada 3 perkara yang saya nak pesan. Pertama, orang nak bahagia, jangan sibuk melihat apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, jangan sibuk melihat orang yang lebih daripada kita sehingga terlupa ada orang yang lagi susah daripada kita. Ya, betul. Dan begitu juga ketiga, kena sentiasa sedar apa yang kita ada hari ini sebenarnya dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, kita tak akan dapat apa yang kita ada pada hari ini. Dan satu lagi, saya nak bagi satu kata-kata untuk Azhar dan juga Izzat, mungkin boleh pegang kata-kata ni, iaitu kebahagiaan itu bukanlah memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Kena faham tu. Maksudnya apa yang kita ada, kita appreciate. Yes. Kita sibuk nak tu, nak ni. Rupanya kita dah ada dah permaisuri hati kita yang terbaik. Kita nak tu, nak ni. Rupanya kita dah ada suami yang mengintai dari tirai kamar, yang telah melupakan Jaslina dan melupakan Jasnita. Kan, dia melupakan Jasnita demi kerana isteri yang dikasihinya. Jadi apapun, pertama-tamanya ucap terima kasih kepada Azhar Elite yang telah sudi. Jadi you all boleh nampak kan karakter dekat dalam filem, dalam drama dia yang antagonis tu, tetapi kita tengok dekat dalam ni dia seorang yang murni, ngedas jadah kau tengok tu. Mana nak cari. Begitu juga Izzat, kita dapat tengok dia kan. Karakter dia sama, dia punya keletah tu, dia punya lincah dia tu. Macam mana kita tengok dia bergurau dekat dalam, macam tu juga dekat luar. Alhamdulillah yang senang berinteraksi dengan dia cukup senang. Saya call dia pun senang sekali. Dan begitu juga tuan-tuan sekalian, terima kasih banyak kepada penaja kita Nat Koles yang produk yang baik untuk bantu kurangkan kolesterol dan memberikan tenaga kepada mereka dah berumur. Dan pada siapa yang nak, malam ni ada harga istimewa dan voucher tunai RM40 dan barangan percuma bernilai RM50 dengan menyatakan kod USD Nat Koles. Itu dia. Dan begitu juga terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia, iaitu penaja utama kita pada hari ini, yang mana kepada siapa yang berminat pada awal boleh booking, iaitu harga untuk seekor lembu
Seekor lembu berapa tak ingat dah tadi. Seekor lembu. Kata harga seekor lembu kalau ikutkan sekejap. Nak tengok ni. Kalau harga untuk seekor lembu 2730. 2,730 saja. Sebab kita akan setiap bahagian tu bukan hanya untuk kita hantar ke Afrika tapi juga untuk di dalam negara kita. Begitu juga satu bahagian RM390 saja. Ya. Satu ekor kambing RM580. Satu bahagian unta pun RM580. Kemudian begitu juga seekor unta RM4,000 lebih. Jadi masih murah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi maknanya kata siapa yang berhasab boleh daftar segera. Tak apa, tak bayar dulu pun tak apa. Daftar dulu. Inna a'tainakal kautsar. Allah Ta'ala dah beritahu, dah beri kurniaan yang banyak. Fassalli li rabbika wanhar. Maka solatlah dan sembelihlah korban. Maknanya kita sembelih ni bukan hanya sembelih lembu tu, tapi sebenarnya kita dalam proses menuju ke arah keberkatan rezeki kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja kepada Izzat dan juga Kak Azhar. Jangan pergi jauh dulu sebab ada sedikit perbincangan selepas ini. Jadi pada semua yang menonton pada malam ini, terima kasih atas sokongan anda semua. Alhamdulillah malam ni ramai yang bagi komen pun agak ramai. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. InsyaAllah kita akan buat lagi. Dia orang ramai yang tadi yang komen minta nak lagi Kak Azhar dengan Izzat ni sebagai Allah, terima kasih. Cuma kita kena repeat, kena repeat panggil Cik Ta pun kena ada, dia kena qada balik kan? Betul saja. Betul, dia yang ajak kita ni sebenarnya. Oh nak main satu. Main satu lagu. Cepat. Kau pegang gitar tu. Oh satu boleh. Lagu, cepat. Cepat. Lagu apa? Lagu angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat inginkan hatiku yang kau nekan. Siapa aku ini untuk meminta buih yang memutih menjadi pemadani seperti mana yang tertulis dalam novel cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit, menjadikan hantaran syarat untuk milikimu. Semua itu semua aku tak mampu. Bila aku juga kena jatuh cinta, insan sepertimu sambung bidadari. Seharusnya aku mencerminkan diriku sebelum tirai kamar. Aku bukan untuk mengintaimu. Oh, Alhamdulillah. Allah. Semua orang cakap sedap suara. Dia kata sedap suara Izzat. Dah memang dia penyanyi. Aduh. Tu belum. Tapi Kak Azhar dia kena tunggu dia punya grup cukup baru dia boleh nyanyi. Tapi sebelum tu saya nak maklumkan juga pada malam esok semua juga saya jemput semua untuk menyaksikan sebab malam besok kita ada satu perkongsian yang hebat malam esok. Sebab malam besok kita ada Datuk Seri Mahadi Bizek, jutawan Malaysia. Dan begitu juga kita ada Encik Hafizuddin Chiu, iaitu founder C2 Joy. C2 Joy juga jutawan kat Malaysia ni. Dan begitu juga kita ada Fizo Omar malam besok. Jadi siapa yang nak belajar berniaga, macam mana nak berjaya dalam bisnes, kan malam besok. Percuma malam besok boleh tengok secara live. Perkongsian daripada orang-orang hebat. Kan? Jadi itu saja. Jadi bersama semuanya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mungkin kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Hubaid. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan
dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada terlepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan dan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, solatlah dan berkorbanlah tuan-tuan dan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain ibadah solat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya. Tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini.